hari ini kita akan masuk bab 1 iaitu tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Okey, biasanya setiap masalah tu mesti ada cara penyelesaian dia. Untuk nak selesaikan suatu masalah, awak kena kenal pasti dulu apa dia masalah tu. Okey, kemudian awak kena senaraikan beberapa jalan penyelesaian. Kemudian selesaikan masalah awak tu dengan teliti. Sekiranya masalah gagal untuk diselesaikan, kena cuba lagi langkah penyelesaian yang lain pula. Okay, maksudnya selepas selesaikan masalah, mungkin akan ada lagi masalah yang timbul selepas suatu masalah itu selesai. Okey, dalam bab ni awak akan belajar tentang kemahiran berfikir secara inventif. Okey, inventif tu merupakan satu penemuan yang benar-benar baru hasil daripada kreativiti manusia. Kemahiran berfikir secara inventif ni penting sebab dalam kemahiran dalam abad ke-21 ni awak sepatutnya mampu berfikir secara kreatif, dapat menganalisis masalah, dapat mengumpulkan informasi serta dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan juga inovatif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah? Okey, penyelesaian masalah ini boleh didefinisikan sebagai satu proses kognitif di mana maklumat digunakan sebagai salah satu usaha untuk penyelesaian sesuatu masalah. Okey. Okey, sekarang kita tengok situasi pertama ni. Dia nak saingkan tapi pisau tumpul. Okey, itu adalah masalah dia. Okey, jalan penyelesaian dia ialah pisau kena diasah untuk tajam. Jadi dia pun asah pisau dan pisau pun jadi tajam. So dapatlah dia saingkan. So masalah selesai. Jadi masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Okey, ini merupakan contoh penyelesaian masalah bukan inventif. Kita tengok pula bagaimana situasi masalah inventif. Okey, ni. Masalah dia sekarang ialah penutup balang kuih ni dia tak ketat menyebabkan biskut tu lemah. Jadi, jalan penyelesaian dia ialah penutup balang kuih, dia improvekan penutup balang kuih dan dapatlah kedap udara. So dapat biskut tu tak lemau. Tetapi ada masalah baru di mana penutup tu terlalu ketat. Okey, bila penutup terlalu ketat, so kena ada improvise lain lah. Kena ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah penutup terlalu ketat itu pula. Jadi ini merupakan contoh masalah inventif. Lepas selesai masalah, ada lagi masalah. Okey, sekarang kita tengok pula cara nak kenal pasti masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak ceritakan dulu tentang kita punya situasi kehidupan seharian kita. Dalam kehidupan seharian kita, kita akan berhadapan dengan pelbagai situasi. Bila kita berhadapan dengan pelbagai situasi, kita kena ada keperluan lah dalam membuat keputusan untuk situasi tersebut. Okey, keperluan dalam membuat keputusan ini akan memberikan awak satu pengalaman yang baru. Okey, sebab kadang-kadang bila benda tu tak berlaku pada kita, kita tak ada pengalaman tersebut. Okey, bila benda tu berlaku baru kita akan ada pengalaman tersebut. Contoh macam situasi kita hadapi sekarang, belajar secara online learning. Jadi bila situasi tu berlaku pada kita, so kita ada pengalaman belajar secara online ataupun secara maya. Dan lagi satu, keperluan dalam buat keputusan itu menjadikan kita berfikiran semakin matang. Okey, bila yalah kan awak pun bila usia dah meningkat, dah 14 tahun, sepatutnya awak lebih matang lah. Jadi penyelesaian masalah inventif ni, awak dapat melatih diri awak menjadi seorang yang lebih matang. Okey. Okey, first kita tengok masalah bukan inventif. Okey, kita akan dapati alatan tersebut tak berfungsi dengan baik.
Okey, kemudian kita akan dapatlah kita masalah dikenal pasti. Kemudian kita ada proses penambahbaikan pada alatan tersebut. Okey, bila selepas ada penambahbaikan pada alatan tersebut, alatan dapat digunakan semula dan tiada kesan sampingan. Contoh macam kes pisau tumpul tadilah. Okey, jadi itu adalah masalah bukan inventif. Okey, kita tengok pula contoh masalah inventif. Okey. Masalah inventif ni ialah bila meja tu dia tak dapat menampung berat. Okey, kemudian penyelesaian dia, mereka menggantikan kaki meja tersebut dengan besi sebagai penambahbaikan lah. Okey. Tetapi kalau awak tengok sebelum kaki meja tu ditukar kepada besi, dua orang lelaki diperlukan untuk mengalih meja yang berkaki kayu sebelum penambahbaikan. Tetapi selepas penambahbaikan berlaku, tenaga 4 lelaki pula diperlukan untuk mengalih meja yang berkaki besi tersebut. Jadi masalah kedua selepas penambahbaikan letak kaki besi tu ialah meja menjadi lebih berat. Itu adalah masalah inventif. So, kena selesaikan juga masalah tersebut. So, itu adalah contoh masalah inventif. Okay, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.